Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Yusri dan rakan-rakan sekalian. Saya Roziati Azizatul Ashikin binti Rozaini, UK 31283 akan membentangkan apa yang dikatakan dengan persepsi. Persepsi antara perkara yang perlu diberi perhatian untuk meningkatkan kualiti diri dan perhubungan dengan orang lain. Persepsi merupakan proses kesedaran terhadap objek, peristiwa dan manusia, pandangan, bau, rasa, sentuhan dan pendengaran. Persepsi merupakan proses aktif dan bukannya proses pasif. Persepsi merupakan proses asas kepada semua hubungan interpersonal dalam komunikasi. Persepsi juga merupakan bagaimana seseorang membuat tafsiran atau pandangan terhadap seseorang yang dilihatnya. Persepsi juga merupakan hasil yang wujud di antara luar lingkungan persekitaran dan dari diri sendiri, pengalaman, kehendak, keperluan dan keinginan. Contoh yang dapat kita ambil iaitu perasaan suka atau benci terhadap sesuatu benda. Persepsi juga akan mempengaruhi pilihan komunikasi, mesej yang disampaikan dan didengari bergantung kepada bagaimana anda melihat persekitaran atau keadaan. Kerana persepsi, seseorang kerap menukar gaya bercakap, topik, gaya bahasa dalam situasi tertentu. Contoh yang dapat kita ambil apabila seseorang berpakaian sukan, kita akan beranggapan beliau seseorang yang suka bersukan dan kita akan berfikir perbualan yang akan dilontarkan fokus kepada sukan semata-mata. Ini merupakan contoh persepsi. Kita cenderung membuat kesimpulan terhadap seseorang berdasarkan perbuatan, personaliti, kualiti fizikal dan tingkah laku. Persepsi memberi maklumat kepada individu dan membuat kesimpulan yang berkemungkinan tepat atau kurang tepat. Persepsi juga merupakan kemahiran membuat penilaian dan interpretasi merupakan permulaan kepada membina hubungan interpersonal yang aktif. Teori persepsi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya teori personaliti tersirat. Kita semua mempunyai teori personaliti, satu sistem peraturan yang menentukan apakah ciri-ciri yang tergolong dengan sesuatu perkara. Teori ini merupakan satu set kepercayaan dan hipotesis mengenai ciri seseorang. Teori ini juga membuat ramalan berdasarkan maklumat yang telah sedia ada. 4 langkah asas teori ini. Yang pertama, membuat andaian, percaya tentang seseorang atau situasi. Kedua, anda bertindak terhadap seseorang atau situasi dan percaya tindakan yang anda buat itu adalah betul. Ketiga, anda bertindak kerana anda percaya ianya betul dan memang itu yang akan terjadi. Keempat, anda melihat kesan andaian terhadap seseorang, situasi apa yang anda lihat memang mengesahkan mengenai andaian dan kepercayaan anda itu memang betul-betul berlaku. Teori ini dapat dibahagikan kepada dua iaitu halo effect. Yang bermaksud jika seseorang mempunyai sebahagian ciri positif, maka secara keseluruhannya seseorang itu adalah positif. Manakala yang kedua reverse halo effect. Jika anda mengetahui satu ciri negatif tentang seseorang, maka cenderung untuk menilainya secara negatif secara keseluruhannya. Sebagai contoh, dalam satu kajian, pelajar yang sama pandai dibahagikan kepada dua kumpulan.
Guru-guru dimaklumkan satu kumpulan dilabel sebagai pelajar pintar, manakala satu kumpulan lagi dilabel sebagai pelajar lembab. Pada ujung semester, kumpulan pintar mendapat purata grade yang jauh lebih tinggi dari kumpulan yang lembab. Ini merupakan persepsi, teori persepsi. Selain itu, faktor teori persepsi disebabkan untuk memuaskan ramalan kendiri. Anda membuat ramalan menjadi nyata kerana anda berperilaku seperti ianya adalah benar. Terjadi dengan kerap dalam situasi perhubungan antara ibu bapa dengan anak, dalam pendidikan dan perniagaan. Persepsi ini boleh mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku, menyebabkan seseorang melihat sebagaimana yang diramalkan melebihi yang nyata. Contohnya, guru-guru telah bertindak seperti apa yang mereka jangkakan, iaitu mengajar dengan cara yang berlainan untuk kumpulan yang berlainan. Memuaskan ramalan kendiri boleh memintas pemikiran kritikal dan mempengaruhi tingkah laku seseorang, termasuk diri sendiri, yang akan mengesahkan ramalan anda. Contohnya, anda merasakan anda bodoh dan selalu gagal, maka anda akan cenderung untuk menuju kegagalan. Selain itu, teori persepsi juga disandarkan berdasarkan ketekalan. Ketekalan merupakan kecenderungan untuk seseorang itu kekal pada persepsinya. Anda menjangkakan beberapa perkara adalah seiringan dan yang lain tidak seiringan. Manakala penekanan perceptual, ianya membuatkan anda melihat apa yang anda mahu lihat dan apa yang anda jangka anda akan lihat. Contoh yang paling mudah, anda akan melihat orang yang anda suka lebih baik rupanya dari orang yang anda benci. Yang terakhir sekali, teori stereotype. Ianya adalah jangkaan yang kekal akan sekumpulan orang. Kita semua mempunyai stereotip akan bangsa, agama, jantina, kumpulan etnik atau tentang penjenayah, polis, orang Bangla, orang Amerika dan sebagainya. Apabila anda bertemu seseorang dari golongan tertentu, anda akan menggunakan kesemua stereotip yang anda punya. Anda melihat seseorang yang anda suka sebagai lebih pintar dari seseorang yang anda tidak suka. Contohnya, guru melihat pelajar yang comel sebagai lebih pintar dari pelajar yang rupa parasnya biasa saja. Stereotip akan menghalang komunikasi. Faktor yang mempengaruhi perbezaan persepsi, antaranya faktor fisiologi, pengalaman yang lalu, budaya dan kobudaya, keadaan dan perasaan yang hadir. Faktor fisiologi disebabkan oleh jantina, tinggi, berat badan, dan bentuk badan fizikal seseorang itu. Pengalaman yang lalu pula berbeza-beza dengan pengalaman yang dialami oleh seseorang. Manakala budaya dan kobudaya. Budaya yang diturunkan secara generasi ke generasi membentuk persepsi yang berlainan terhadap seseorang individu. Dan yang terakhir, keadaan dan perasaan yang hadir ketika melihat suatu situasi atau keadaan tertentu. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.